Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 1 matematik tingkatan 2, di mana kita akan sambung untuk subtopik 1.1 pola. Jadi dalam video ini kita akan bincangkan 3 jenis pola yang unik, bermula dengan nombor genap dan nombor ganjil. Lepas tu adalah segitiga Pascal dan juga nombor Fibonacci. Jadi mari kita lihat yang pertama sekali, iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Jadi di sini pertama sekali kita perlu faham apa itu nombor genap dan nombor ganjil dan macam mana bezakan mereka. Jadi nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2, seperti 2, 4, 6, 8, 10 dan sebagainya. Manakala untuk nombor ganjil ialah nombor yang tidak dapat dibahagi tepat dengan 2, seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya. Jadi nombor di sini adalah nombor yang hanya 1 digit. Macam mana pula untuk nombor yang lebih daripada 1 digit? Jadi di sini saya bekalkan beberapa contoh lah. Contohnya di sini saya ada 1, 1, contohnya 2. Jadi macam mana untuk kita bezakan adakah ni nombor genap atau nombor ganjil ni? Sebenarnya kita hanya lihat kepada digit terakhir sekali, iaitu adakah nombor ini boleh dibahagi 2 ke tidak. Kalau nombor ini boleh dibahagi dengan 2, kalau nombor ini boleh dibahagi tepat dengan 2, maka ini adalah nombor genap. Contohnya di sini 2 ni boleh bahagi 2, jadi ini adalah genap. Macam tu sahaja. Manakala kalau kita lihat satu contoh untuk ganjilnya, contohnya saya ada depan tu 2, 4, 6, tapi hujung sekali itu saya ada 7. Jadi di sini kalau kita punya digit terakhir ni adalah digit yang tidak dapat dibahagi tepat dengan 2, maka ini adalah ganjil. Jadi macam itulah. Jadi tak kisahlah nombor tu berapa banyak digit, asal kita lihat kepada digit yang hujung sekali itu, kita lihatnya sama ada boleh dibahagi 2 atau tidak. Kalau boleh dibahagi 2, itu adalah genap. Kalau tidak dapat dibahagi tepat dengan 2 tu, maksudnya ini adalah ganjil. Jadi itulah caranya macam mana kita bezakan nombor genap dan nombor ganjil. Jadi seterusnya mari kita bincangkan satu contoh mengenai nombor genap dan nombor ganjil ni. Jadi diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 sampai ke 67. Kena pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ni. Jadi pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah kita kena keluarkan apakah nombor ganjil dan nombor genapnya. Jadi pertama sekali untuk nombor ganjil tu kita ada 7, 17, 27 dan sampai ke 67. Selepas tu kita cuba kena pasti apakah pola yang terlibat, apakah corak susunannya. Jadi pertama sekali untuk nombor ini kita memang akan kesan adakahnya daripada kecil ke besar atau besar ke kecil. Jadi perhatikan di sini memangnya adalah dari kecil ke besar, maka kita akan cuba untuk uji dengan tambah atau darab. Jadi di sini kita cuba dengan tambah dahulu. Jadi kita perhatikan dia memang tambah 10. Lepas tu seterusnya pun dia adalah tambah 10. Maka kita sudah kena pasti polanya memangnya adalah menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Macam tu. Okey, jadi begitu saja untuk nombor ganjil ini. Jadi kita teruskan kepada nombor genap. Jadi kita keluarkan nombor genap tu 12, 22. Disebabkan kita hanya ada 2 sebutan yang nombor genap ni, kita tak cukup untuk tentukan polanya. Maka kita sebenarnya boleh kena pasti pola daripada yang asal tu, supaya kita tambah lagi beberapa sebutan supaya kita dapat kena pasti betul-betul pola untuk nombor genap ni. Jadi kita cuba perhatikan apakah pola yang terlibat. Jadi nombornya juga daripada kecil ke besar. Jadi kita cuba uji dengan tambah lah. Jadi di sini tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Jadi anda boleh teka tidak apakah nombor seterusnya selepas 27 ni? Ya, kita tambah 5 saja, iaitu 32. Jadi kita isikan 32 ke sini. Jadi kita cuba lihat apakah pola yang terlibat. Jadi sekali lagi sebenarnya nilai itu adalah daripada kecil ke besar dan tambah berapa? Tambah 10 juga. Jadi disebabkan dia merupakan urutan yang sama tu, kita perhatikan memang pola tu adalah serupanya lah. Jadi di sini menambah 10 kepada nombor sebelumnya.
Jadi sebenarnya agak mudah aja lah. Jadi soalan ni hanya mau kita kena pasti nombor ganjil dengan nombor genap. Lepas tu kita kena pasti pola yang terlibat untuk setiap satu. Jadi begitu saja untuk contoh yang mengenai nombor genap dan nombor ganjil ni. Jadi mari kita lihat kepada pola seterusnya, iaitu segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal kita perhatikan benda ini adalah mungkin agak baru bagi semualah, sebab benda ni sebelum ni Cikgu Chong pun belum pernah tengok. Jadi di sini kita cuba kaji apakah segitiga Pascal. Jadi segitiga di atas ni bermula dengan 1, jadi maksudnya 1. Selepas tu manakala baris kedua tu adalah 1 1. Dan untuk baris yang seterusnya, setiap permulaan tu mesti 1. Maksudnya ini semuanya 1 1 1. Dan dia akan berakhir dengan 1 juga. Macam tu. Lepas tu apa pula yang digit tengah-tengah tu? Jadi digit yang tengah-tengah tu sebenarnya akan jumlahkan 2 digit daripada baris sebelumnya. Contohnya 2 ini sebenarnya datang daripada 1 tambah 1. Macam tu. Lepas tu untuk baris seterusnya pula adalah 1 tambah 2 menjadi 3. Ini pula adalah 2 tambah 1 3. Lepas tu 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Macam tu. Itulah macam mana kita lengkapkan baris seterusnya. Jadi kita memang akan nampak satu pola yang agak menarik lah. Yang di sini kalau kita perhatikan, setiap lajur yang sengit ini juga mempunyai urutan atau pola yang tersendiri. Jadi bahagian tu anda boleh kaji sendirilah. Cumanya saya nasihatkan jangan kita cuba gunakan urutan seperti ini untuk lengkapkan kita punya segitiga, sebab mungkin akan mengelirukan. Jadi anda gunakan seperti apa yang saya terangkan tadi, iaitu yang mula dengan akhir tu adalah 1. Lepas tu yang tengah-tengah tu kita akan jumlahkan 2 digit daripada baris sebelumnya. Jadi itulah cara macam mana kita lengkapkan segitiga ni. Jadi pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Jadi ini adalah samalah penerangan daripada video pertama, iaitu pola itu sebenarnya adalah satu urutan yang mengikut tertib lah. Jadi kita perhatikan contoh seterusnya, iaitu kita diminta untuk lengkapkan segitiga Pascal bawah ni. Jadi ingat untuk baris seterusnya semuanya akan mula dengan 1, akhir dengan 1. Jadi mula dengan 1, akhir dengan 1. Jadi sisi itu memangnya adalah 1 sajalah. Yang tengah-tengah ini kita akan jumlahkan daripada atas ni. Macam tu. 1 tambah 3 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Lepas ini pula 1 tambah 4 5. 4 tambah 6 10. 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5. Ini 1 tambah 5 6. 5 tambah 10 15. Lepas tu 10 tambah 10 20. 10 tambah 5 15. Dan 5 tambah 1 tu 6. Macam tu. Jadi dengan cara ini lebih senanglah untuk kita lengkapkan segitiga Pascal ini. Jadi begitu saja untuk segitiga Pascal. Jadi mari kita lihat pola yang terakhir sekali, iaitu nombor Fibonacci. Jadi nombor Fibonacci ini merupakan satu corak nombor yang berurutan. Jadi yang ini dia ada unik sikit lah. Dia berlainan daripada corak nombor yang kita perhatikan sebelum ni. Jadi kita cuba kaji apakah urutan untuk nombor Fibonacci ini. Jadi nombor Fibonacci ini biasanya akan mula dengan 0 dan 1. Dan untuk sebutan yang ketiga ini sebenarnya kita akan jumlahkan 2 sebutan yang pertama tu, iaitu 0 tambah 1 menjadi 1. Lepas tu untuk sebutan yang keempat ni pula, 2 ni datang dari mana? Datang daripada 1 tambah 1 jadi 2. Lepas tu yang 3 ni datang dari mana? Dia sebenarnya tambah dari 1 tambah 2 jadi 3. Dan 5 ni datang dari mana? Dia adalah 2 tambah 3. Lepas tu 8 tu pula adalah 3 tambah 5. Macam tu. Jadi nombor seterusnya adalah datang daripada hasil tambah 2 nilai atau 2 nombor yang di depannya. Jadi itulah cara macam mana kita lengkapkan nombor Fibonacci ni ya. Jadi urutan ni bermula dengan 0 1 1 dan sebutan seterusnya diperoleh dengan menambah 2 sebutan sebelumnya. Macam tu. Jadi kita perhatikan contoh. Jadi kita diminta untuk lengkapkan nombor di bawah ini. Jadi 0 1 1 nombor ni datang dari mana? Datang daripada jumlahkan 2 digit ni, iaitu 1 tambah 1 tu 2. Jadi untuk yang ni pula adalah hasil tambah 2 sebutan depan tu, 1 tambah 2 tu 3. Yang ini pula adalah 3 tambah 2 5. Dan 8 tu datang dari mana? 3 tambah 5 8. 13 tu 5 tambah 8 13.
dan yang ini pula adalah 8 tambah 13, 21. Jadi kita setakat ambil hasil tambah untuk dua nilai yang sebelumnya untuk mencarikan nilai atau nombor seterusnya. Jadi untuk B pula sama juga, 1 tambah 3 tu 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 tu 11. Jadi inilah urutan nombor Fibonacci ini. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu kita sudah meneroka 3 jenis pola yang lain, iaitu nombor genap dan nombor ganjil, segitiga pascal dan juga nombor Fibonacci. Jadi saya harap selepas anda memahami konsepnya, ingat untuk cuba latihan untuk uji kefahaman anda. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.